Sultan Selangor angkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11. Indeks komposit BSKL mencecah paras tertinggi tahun ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hari ini mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11 menggantikan Tuanku Jaafar yang tamat tempoh pemerintahan Sabtu lalu. Istiadat angkat sumpah berlangsung di Istana Negara dalam satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-183. Serentak dengan itu, Tengku Permaisuri Selangor Siti Aisyah dilantik menjadi Raja Permaisuri Agong. Majlis penuh istiadat di Balai Rong Seri Istana Negara ini dihadiri Sultan dan Raja, Wakil Sultan dan Yang di-Pertua Negeri. Turut serta Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan timbalannya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Majlis bermula tepat jam 11.10 pagi dengan Sultan Salahuddin 74 tahun mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11. Sebaik selesai, Baginda menandatangani surat sumpah jawatan yang kemudiannya ditandatangani Sultan Pahang dan Sultan Kelantan sebagai saksi. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri kemudiannya menzahirkan pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya. Kedua-dua pelantikan itu adalah selaras dengan Peraturan 32 dan 33 Perlembagaan Persekutuan. Ini diikuti dengan Sultan Salahuddin dan Sultan Mizan menandatangani surat pengisytiharan sebagai Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong ke-11. Sebelum ini, Sultan Salahuddin dan Raja Permaisuri Agong diberikan ucapan selamat jalan di perkarangan bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Ketibaan Baginda berdua disambut Menteri Besar Datuk Seri Abu Hassan Umar. Hadir sama Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Megat Junid Megat Ayub selaku Menteri Pengiring. Lebih 3,000 orang termasuk rakyat Selangor hadir mengucapkan selamat jalan. Kenderaan diraja ini kemudiannya bergerak menuju ke Ibu Negara dengan ribuan rakyat jelata berada di kiri kanan lebuh raya persekutuan bagi mengucapkan selamat jalan. Baginda berdua kemudiannya tiba di bangunan Parlimen untuk istiadat sambutan rasmi. Tembakan meriam sebanyak 21 das menyambut ketibaan Baginda berdua dengan lagu Hormat Diraja dan Negaraku dimainkan oleh Pancaragam Pusat TUDM. Turut mengiringi Baginda berdua ialah Datuk Seri Dr. Mahathir dan isteri Datin Seri Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Bacaan doa selamat disusuli selepas acara memeriksa kawalan hormat Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja seramai 104 anggota. Baginda berdua kemudiannya bersalaman dengan Menteri Kabinet yang turut sama di upacara ini. Sultan Salahuddin diputerakan tanggal 8 Mac 1926 di Istana Bandar, Kuala Langat, Selangor. Baginda adalah putera hasil perkongsian hidup almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj bersama Tengku Ampuan Raja Hajah Jemaah Raja Ahmad. Berpendidikan awal di Sekolah Melayu Pengkalan Batu, Kelang pada 1934, Baginda kemudiannya ditukarkan ke Kolej Melayu Kuala Kangsar sehingga tahun 1941. Apabila berlakunya Perang Pasifik ketika itu yang membabitkan kemasukan tentera Jepun ke Melaya, Baginda terpaksa menangguhkan pengajiannya. 2 tahun selepas tamat Perang Dunia Kedua, Baginda dihantar menyambung belajar di London pada Ogos 1947. Turut berada di London ketika itu adalah bekas Perdana Menteri Malaysia, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj dan Tun Abdul Razak. Sultan Salahuddin pernah berkhidmat dalam Jabatan Ukur Selangor dan pernah menjalani latihan selama 6 bulan di Markas Tentera Port Dickson dalam unit Batalion Melayu. Baginda dimahkotakan sebagai Raja Muda Selangor pada 1950 ketika hari keputeraan ayahanda Baginda Sultan Hishamuddin Alam Shah yang ke-52. Baginda kemudiannya ditabalkan sebagai Sultan Selangor apabila ayahanda Baginda mangkat pada tahun 1960.
Minat belian serta sokongan pelabur dalam dan luar negara menyaksikan beberapa kaunter utama mencecah paras tertinggi tahun ini. Indeks komposit melonjak 26.98 mata untuk ditutup kepada 673.90. Indeks perusahaan juga melonjak 28.82 mata untuk ditutup kepada 1,145.27. Lebih 600 juta saham bernilai 1.22 bilion ringgit diniagakan. Kaunter untung mengatasi rugi dengan 762 berbanding 22, manakala 35 kaunter tidak berubah. Sementara itu, penganalisis pasaran yang ditemui, Puah Lee Keuk berkata, pasaran saham terus kukuh dengan belian berterusan pelabur tempatan dan asing yang membentuk satu kitaran positif di BSKL. Menurutnya, indeks komposit mungkin mencecah paras 720. And of course, today the major reason is there are two major reasons today. One is on the anticipation that Malaysia may get reinstated back into the MSCI, possibly as soon as next month in May. And the second reason is in the midday, it was announced by Fitch, another rating agency that just upgraded our country outlook. Menurut Puah, pasaran saham bagi minggu ini dijangka terus positif berikutan pelbagai pengumuman baru agensi kewangan dan penarafan antarabangsa. Dan berikut 10 kaunter paling cergas hari ini. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup bercampur-campur berbanding beberapa mata wang utama dunia berikutan kejatuhan dolar Amerika berbanding yen. Pelajar terbabit dengan rusuhan reformasi dibebas dengan jaminan polis. Pengiklanan papan iklan udara dilancarkan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memfail notis rayuan terhadap hukuman penjara 6 tahun yang dijatuhkan ke atasnya oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 14 April lalu. Hukuman itu dijatuhkan oleh Hakim Datuk S. Agustin Paul setelah mendapati tertuduh bersalah terhadap semua 4 pertuduhan salah guna kuasa menghalang polis menyiasat salah laku seks terhadapnya. Notis rayuan itu difailkan oleh seorang daripada peguam bela Datuk Seri Anwar di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Berikutan tindakan memfail notis rayuan itu, Peguam Datuk Seri Anwar akan diberi nota keterangan oleh pihak mahkamah bagi membolehkan petisyen rayuan difailkan dalam masa 10 hari. Seorang pelajar hari ini mengaku menerima upah daripada dalang untuk menyertai gerakan reformasi pada 14 April lalu. Dia yang menyesal dengan perbuatannya itu berkata dalang yang dikenali sebagai Pak Cik mengarahkannya serta rakan-rakan mencari kereta TV3 dan merosakkannya. Oh, ada Pak Cik tu. Pak Cik? Ha. Kenal ke? Tak kenal. Kau macam mana? Dia kenal diri Pak Cik je. Lepas tu dia datang apa tu? Dia bagi duit je. Berapa dia bagi? Tak tahu lah, dia bagi kat kawan saya mula lah. Dia suruh buat apa dia bagi duit tu? Dia suruh pergi masuk reformasi atau terajang tu 3 lah. Terajang. Pelajar terbabit adalah 9 pelajar dari sebuah sekolah yang dibebaskan kira-kira jam 5 petang tadi oleh polis hari ini. Mereka kemudiannya dibawa pulang oleh ibu bapa serta kaum keluarga masing-masing. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Penolong Kanan Pesuruhjaya 2, Mat Zain Ibrahim berkata pelajar berkenaan terbabit dalam rusuhan di Ibu Negara 14 April lalu. Katanya mereka sepatutnya direman sehingga 30 April tetapi dibebaskan lebih awal selepas selesai siasatan.
Ia juga membolehkan mereka kembali menumpukan pelajaran. Polis akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut ke atas pelajar terbabit. Hasil siasatan mereka didapati ponteng sekolah selama 14 hingga 19 hari. Sementara itu, menurutnya, polis menerima lebih 60 panggilan daripada orang ramai selepas gambar pengacau disiarkan di media massa. Sehingga kini 4 orang sudah menyerah diri selepas gambar mereka tersiar di akhbar. Dalam pada itu, pihak pentadbiran Institut Teknologi MARA ITM masih belum menerima jawapan surat tunjuk sebab daripada pensyarah dan pelajarnya yang didapati terbabit dalam demonstrasi di Ibu Negara 14 April lalu. Rektornya, Datuk Dr. Ahmad Zaidi Laidin berkata, mereka dikehendaki menjawab surat tunjuk sebab itu dalam tempoh 14 hari sebelum sebarang tindakan lanjut dikenakan terhadap mereka. Kita telah beri surat tunjuk sebab mengapa tindakan tata tertib tidak boleh diambil. Jadi mereka perlu jawab kepada surat tersebut dan berdasarkan kepada laporan atau tulisan mereka dan juga laporan daripada pihak polis, kita akan timbang di mesyuarat tata tertib. Datuk Dr. Ahmad Zaidi diminta mengulas mengenai surat tunjuk sebab yang dikeluarkan kepada 4 pelajar dan 2 pensyarah institusi pengajian tinggi itu minggu lalu. Menurutnya, pihak ITM tidak akan bertindak terburu-buru tanpa bukti kukuh kerana ia membabitkan masa depan pelajar terbabit. Datuk Dr. Ahmad Zaidi ditemui selepas pelancaran program pembelajaran fleksibel FLP di Shah Alam. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Khalid Yunus. Melalui FLP, pelajar boleh mengikuti 7 program dalam peringkat diploma dan ijazah sarjana muda melalui internet. Antaranya pengajian perniagaan, perbankan, pentadbiran awam dan perakaunan. Melalui FLP juga yang bermula Jun ini, ia dijangka membantu menjadikan ITM menampung lebih 100,000 pelajar dalam satu-satu masa pada alaf akan datang. Kementerian Kewangan bercadang mengambil tindakan terhadap anggota Lembaga Pengarah Syarikat Pemaju Perumahan yang melakukan penipuan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Nazri Abdul Aziz berkata tindakan seperti menarik lesen tidak memadai kerana ia hanya membabitkan syarikat. Setakat tarik lesen saja itu hanya menghentikan mereka daripada menipu di masa yang akan datang. Wang dia dah ambil, saya rasa kena lebih daripada itu. Bukan sahaja setakat lesen itu ditarik oleh syarikat, individu-individu yang terlibat sebagai pengarah mesti bertanggungjawab di atas perkara ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar serantau teknologi maklumat custom pagi tadi. Semalam, Menteri Kewangan pertama Tun Daim Zainuddin berkata pemaju akan dikenakan tindakan keras jika menipu untuk mengaut keuntungan. Antara bentuk penipuan yang dikenal pasti termasuk pembinaan rumah tidak mengikut apa yang diiklankan pemaju, menukar status tanah dan tidak menyediakan kemudahan sepatutnya. Perbuatan itu menurut Datuk Nazri hanya menindas rakyat negara ini dan perlu dihentikan. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Ada satu bank yang boleh membantu perniagaan anda terus maju. RHB Bank dengan pakej pertumbuhan perniagaan. Ekonomi negara terus menerima penarafan positif daripada Agensi Penarafan Antarabangsa berikutan pengurusan ekonomi mantap dan pemulihan mudah tunai luar negara. Fitch IPCA mengumumkan grade penarafan mata wang antarabangsa jangka panjang Malaysia dinaikkan kepada taraf berdaya saing untuk pelaburan iaitu pada tahap BBB tolak daripada BB. Pengarah urusan Fitch IPCA Sam Chin berkata penarafan lebih baik itu berdasarkan beberapa faktor termasuk lebihan akaun semasa, penurunan ketara dalam hutang luar jangka pendek dan peningkatan rizab antarabangsa kepada paras sebelum krisis. Langkah kerajaan meneruskan penyusunan semula sektor kewangan dan sektor korporat turut menyumbang kepada penarafan semula positif itu. Tambahnya, kelonggaran kawalan modal juga diterima baik pelabur asing dan dilihat sebagai perkembangan positif. Capital controls have actually been modified slightly in that the
the exchange controls have been replaced by an graduated exit tax, which we see as very positive. Fitch IPCA pada September tahun lalu menurunkan grade penerapan antarabangsa ke atas kedudukan mata wang asing jangka panjang Malaysia dari BBB tolak kepada BB setelah kawalan modal dikekalkan oleh kerajaan. Fitch IPCA juga menaikkan penerapan mata wang antarabangsa bagi Thailand dan Korea Selatan. Chin berkata peningkatan ini berdasarkan perkembangan positif di Asia termasuk kemajuan dari segi penyusunan semula, kedudukan mudah tunai luar Malaysia dan nisbah hutang yang baik. Dalam perkembangan lain, Institut Kewangan Antarabangsa IIF turut mengunjurkan pertumbuhan sebanyak 2 hingga 3% bagi tahun ini dan tahun depan. Sementara itu, seorang pakar ekonomi asing menegaskan Malaysia sudah keluar daripada dasar krisis ekonomi serantau, malah lebih cepat daripada jangkaan. Presiden Institut Perdagangan Antarabangsa Itali, Profesor Fabrizio Onida berkata, apa yang menarik sekarang ialah sama ada ekonomi Malaysia akan dirangsang sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Pada sidang media di Ibu Negara siang tadi, Onida berkata ekonomi Malaysia dijangka keluar dari dasar krisis ekonomi dan keuangan tahun ini. Until a few months ago, the majority of opinion was that even 99 would have been a year of slight recession or at most of stagnation. In the last few weeks, one starts to read positive signals concerning Korea, Malaysia, Thailand. Beliau juga mengumumkan penyertaan 20 syarikat Itali di pameran Asia Enterprise 99 yang bermula hari ini dan esok di Hotel Equatorial Pulau Pinang. Tujuan lautan delegasi itu adalah untuk memperkukuhkan rangkaian penjualan dan perkhidmatannya di negara ini, di samping meninjau kemungkinan bergabung dengan pelbagai program penyelidikan dan pembangunan syarikat di Asia. Pengembelingan sumber dua hala dan serantau adalah penting kepada proses pemulihan ekonomi ASEAN. Menteri Kewangan kedua, Datuk Mustafa Mohamed berkata, kerjasama perdagangan dan pelaburan lintas sempadan perlu ditingkatkan, terutamanya ketika anggota ASEAN mengalami krisis ekonomi. Datuk Mustafa berkata demikian dalam ucapannya pada dialog perkongsian perniagaan Malaysia-Thailand MCOV siang tadi. I see this as a private sector initiative to complement the efforts of the government of Malaysia and Thailand in the spirit of ASEAN to forge closer relations. I think in times of crisis in particular, we need to get together not only to explore opportunities but also to learn from each other's experiences. Menurutnya, Malaysia dan Thailand perlu menerokai potensi pembangunan dan menjana pertumbuhan melalui sumber teknologi, kepakaran dan maklumat. Thailand adalah rakan kongsi perdagangan kedua terbesar Malaysia di ASEAN. Pelaburan Thailand di Malaysia tahun lalu berjumlah 1.877 bilion ringgit, manakala pelaburan Malaysia di Thailand ialah 563.62 juta ringgit. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa menegaskan kerajaan tidak akan campur tangan jika ada bank pusat asing yang ingin menjalankan siasatan terhadap mana-mana menteri kabinet yang mempunyai akaun simpanan di luar negara. Kumpulan Industri Kerajaan bagi Teknologi Tinggi Malaysia, MITE dan Kumpulan Sungai Wei akan melancarkan projek perintis rumah berkualiti termampu akhir Mei ini. Pengerusi bersama MITE Tan Sri Dr. Omar Abdul Rahman berkata, projek itu akan menawarkan di antara 5,000 dan 7,000 unit rumah berkualiti bernilai RM150,000 ke bawah kepada pembeli hartanah. MITE mensasarkan untuk menyiapkan pembinaan rumah berkenaan Mei tahun depan. Sekarang ni low cost housing kan ada dia punya range kan. So we are working within the same range. But we do not want to emphasize the low cost or the cheapness. We want to emphasize the quality. Sementara itu, Ketua Eksekutif MITE, Dr. Ahmad Tasir Lutfihi berkata, lebih 25 agensi kerajaan akan terbabit di dalam projek berkenaan. Menurutnya, kawasan yang sudah dikenal pasti sebagai tapak untuk projek itu terletak di antara kawasan Sungai Wei dan Lebuh Raya Kesas. Terdahulu, MITE mengadakan mesyuarat agung tahunannya yang keempat. Misi utama MITE adalah memberi sumbangan bagi membentuk kecekapan di dalam teknologi tinggi ke arah pembangunan negara.
Pengiklanan yang memaparkan mesej iklan di udara menggunakan kapal terbang dilancarkan sebagai perantara baru periklanan di Malaysia. Aerohawks Air Ads Sdn Bhd, syarikat periklanan pertama yang melancarkan periklanan seumpamanya, yakin cara baru itu lebih berkesan. Konsep ini dilancarkan buat kali pertamanya di Malaysia dan Asia Tenggara. Ia adalah perantara yang interaktif dan memaparkan maklumat sesuatu produk dan perkhidmatan yang diiklankan. Pengerusi Aerohawks Air Ads Sdn Bhd, Tan Sri Ani Arup berkata, konsep baru ini terbukti amat berkesan di negara maju. Sementara itu, pengarah urusan Aerohawks, Surendra Singham berkata, konsep ini akan digemari pelanggan kerana ia dijangka membawa pulangan maksimum kepada pengiklanan dan akan menarik perhatian ramai. Katanya, walaupun konsep ini diperkenalkan ketika kelembapan ekonomi, beliau yakin ia akan mendapat tempat di kalangan pengiklan, terutamanya badan korporat. We are starting at a point of time where we have an economic downturn and we feel that people really look for effective mode of advertising, something where it really stands out and you get your money's worth. Aerohawks berjaya memperkenalkan konsep ini di Malaysia dengan kerjasama Jabatan Penerbangan Awam, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Asia Tenggara Aviation Services Sdn Bhd. Langkah pencegahan wabak Japanese Encephalitis JE akan diteruskan walaupun tiada kes baru dan kematian dilaporkan akibat wabak itu dalam tempoh 5 hari lalu. Menteri Kesihatan Datuk Chua Ji Meng berkata mereka yang terbabit dengan ternakan babi masih perlu mengikut arahan yang dikeluarkan sebelum ini bagi memastikan wabak itu terus terkawal. Because the farmers and the workers think, no, our area is okay, so why should we protect ourselves? This is to prevent. It's a preventive measure. And in the disease outbreak of this nature, Nipah virus and JE virus, the preventive measures are very important. Catatan mendapat kes JE semakin menurun. Sehingga 21 April lalu, tiada kes baru JE dan kematian yang dicatatkan berbanding sehingga 19 April, 1 kes dan 2 kematian dicatatkan. Manakala sejak wabak bermula Oktober tahun lalu, 257 kes dikenal pasti dengan 100 kematian dicatatkan. Daripada jumlah itu, 186 disahkan virus JE dan Nipah, manakala 71 lagi disyaki. Pecahan kawasan pula menunjukkan 80 kematian dicatatkan di Bukit Pelanduk, 15 di Kinta dan 5 di Sikamat. Dalam pada itu, sehingga semalam, 900,978 ekor babi dari ladang di Negeri Sembilan, Perak dan Selangor dimusnahkan. Dalam pada itu, penduduk Bukit Pelanduk Negeri Sembilan dan kawasan sekitarnya akan hanya dibenar pulang sebulan selepas kerja pembersihan dan disinfeksi kawasan terbabit selesai dijalankan. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Abu Bakar Sulaiman berkata, usaha pembersihan akibat Japanese Encephalitis JE dan virus Nipah kini sedang dilakukan dan dijangka selesai beberapa minggu lagi. Tempat yang di mana babi-babi itu semua telah ditanam, kita nak cek pihak haiwan akan pergi cek semua tempat tu supaya kita nampakkan semua dah bersih dan selamat. Apa yang saya ketahui dan dilaporkan ialah masih ada kerja-kerja kecil yang masih dilakukan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat dengan pegawai Jabatan Kesihatan dan Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Sembilan hari ini. Tarikh sebenar belum ditentukan dan keputusan mengenainya dibuat berdasarkan nasihat pusat bagi kawalan dan pencegahan penyakit CDC Atlanta.
Sehubungan itu, pihak berkuasa akan mengguna subseksyen 11-3-C Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 bagi melarang kawasan terbabit dimasuki sehingga dibenarkan. Tan Sri Dr. Abu Bakar turut memberi jaminan keadaan ekologi termasuk air dan bau kawasan berkenaan akan diawasi oleh Jabatan Alam Sekitar. Dalam pada itu, beliau menolak laporan yang menyebut ternakan kambing di Bukit Pelanduk dimusnahkan kerana turut dijangkiti 2 virus terbabit. Katanya, hanya haiwan berkeliaran dan liar sahaja yang dimusnahkan. Sementara itu, kerajaan menyerahkan kepada budi bicara badan-badan yang menganjurkan derma tabung kemanusiaan wabak JE bagi meneruskan atau menamatkan pungutan mereka. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Menangani Wabak itu, Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata, kerajaan tidak akan menyekat usaha memungut derma itu sekalipun wabak JE kini berada pada tahap terkawal. Apabila mereka anggap ni telah stabil, penyakit ni telah stabil, tidak ada kes-kes baru dan boleh merebak lagi, kita akan berhenti. But susah nak berhenti and then merebak lagi and then you nak mula lagi, momentum semua dah habis. Sejak wabak itu merebak di Perak, Negeri Sembilan dan Selangor, beberapa badan sukarela dan politik menganjurkan tabung mengutip derma. Tabung berkenaan diselaraskan satu jawatan kuasa bertindak khas MCA bagi memastikan bantuan kepada mangsa terbabit berjalan lancar. Menurut Datuk Seri Dr. Ling, setakat semalam jumlah pungutan bagi tabung kemanusiaan oleh badan-badan kebajikan itu sudah mencecah 8.5 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 2 juta ringgit sudah diagihkan kepada mangsa wabak itu dan 3 juta ringgit lagi akan diagihkan menjelang akhir minggu ini. Turut diterima sumbangan dari sebuah yayasan kebajikan berjumlah 2 juta ringgit menjadikan jumlah keseluruhan pungutan 10.5 juta ringgit. Pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Bomba Sukarela diarah serta-merta mengembeling tenaga dalam pembersihan longkang dan parit bagi menghapus pembiakan nyamuk. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Ting Chiu Peh berkata, kerjasama berkenaan perlu dalam memastikan kejayaan kempen kebersihan yang dilancarkan baru-baru ini. Menurutnya, kerjasama membabitkan beberapa anggota daripada 8,750 anggota bomba dan 13,500 bomba sukarela. Pihaknya juga akan meminta kerjasama Kementerian Pendidikan untuk menggembleng 22,000 kadet bomba peringkat sekolah bagi aktiviti pembersihan. Manakala pasukan bomba persendirian yang ditubuhkan syarikat swasta dan kilang petrokimia diminta mengerahkan gotong royong sekitar kawasan masing-masing. Tambah beliau, kerjasama turut meliputi bantuan peralatan bomba seperti pam air bagi memudahkan aktiviti berkenaan. Kalau semua ni dapat digemblengkan, lebih daripada 50 ribu anggota akan mengambil bahagian dalam kempen anti nyamuk dan kempen kebersihan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Dr. Ting berkata kementeriannya akan memohon bagi mendapatkan 4 lagi helikopter bagi kegunaan unit udara, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menurutnya, mengikut perancangan Jabatan Bomba, 3 helikopter kecil diperlukan dan 1 untuk Sabah dan Sarawak. Jabatan Bomba turut mencadangkan setiap negeri perlu mempunyai 1 helikopter bagi meningkatkan perkhidmatan bomba dalam operasi mencegah dan menyelamat. Dia memang ada rancangan, tetapi sekarang ini berdasarkan kepada kemampuan kewangan kerajaan. Jadi sukar ni bagi saya berberitahu sekarang ini masih awal, tapi ada dalam perancangan Jabatan Bomba. Datuk Dr. Ting berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani kontrak penyelenggaraan 2 helikopter M117-1V antara Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan Aerot Sdn Bhd di kementeriannya siang tadi. Kontrak selama 2 tahun ini sebagai satu usaha bagi meningkatkan perkhidmatan dan memastikan 2 pesawat berkenaan sentiasa bersedia menjalankan operasi. Susulan arahan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL meminta semua parti politik menurunkan spanduk dan bendera yang direntang.
Tinjauan kru TV3 di sekitar ibu negara mendapati masih ada pihak yang tidak mengendahkan arahan berkenaan. Sepanjang tinjauan kami, bendera Parti PAS paling banyak dikibarkan selain daripada bendera Parti Keadilan Nasional dan Barisan Nasional. Antara jalan yang didapati bendera parti politik dikibarkan ialah di Jalan Keramat, Jalan Geni dan kawasan Pantai Dalam. Selain itu, beberapa bendera juga kelihatan digantungkan di beberapa batang pokok. Semalam, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Tan Sri Kamarul Zaman Sharif berkata pihaknya akan merampas dan memusnahkan semua sepanduk dan bendera politik yang direntang di sekitar ibu negara. Katanya, parti politik tidak boleh mengibarkan bendera mereka tanpa permit yang sah. Menurutnya, DBKL akan melancarkan operasi menurunkan sepanduk dan bendera berkenaan kerana mencemarkan pemandangan di ibu negara. Gerila Pro Jakarta di Timur Timur bantah pelan autonomi. Kesatuan Sekerja Korea mahu teruskan mogok. Pesawat Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO terus mengebom sasaran di Serbia buat hari ke-33 berturut-turut. Serangan dibuat ketika NATO memulakan usaha diplomatik meminta kerjasama Rusia memaksa Belgrade akur kepada tuntutan Barat. Dalam pada itu, Pertubuhan Palang Merah Antarabangsa bimbang dengan kemusnahan akibat serangan NATO di Serbia. Ketua Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC, Cornelio Somaruga berkata demikian selepas melawat bandar kedua besar Serbia, Novi Sad. 3 jambatan utama Novi Sad yang merentangi Sungai Danube musnah akibat serangan NATO. Somaruga kesal kerana serangan udara NATO turut mengenai sasaran awam. Beliau dijangka bertemu Presiden Slobodan Milosevic lewat hari ini dengan harapan ICRC akan dibenarkan beroperasi semula di Kosovo. Pegawai-pegawai ICRC meninggalkan Kosovo selepas serangan udara NATO bermula 24 Mac lalu. Beliau memberi jaminan kepada Palang Merah setempat ICRC akan meneruskan sokongan dalam usaha mereka memulihkan bekalan air di Novi Sad selepas saluran paipnya musnah. Sementara itu, beratus-ratus pelarian Albania mula tiba di Leeds, utara England. Ia kumpulan pertama tiba di negara itu sejak NATO melancarkan serangan bulan lalu. Pelarian terbabit kebanyakannya kanak-kanak dan wanita adalah dari kem Brazde di Macedonia. Sejurus tiba, pelarian diberi rawatan sementara, yang sakit dihantar ke hospital. Mereka turut diberi status pelindungan sementara. Ini bukan kali pertama Britain menerima pelarian untuk ditempatkan di negara itu. Sebelum ini, beribu-ribu pelarian mangsa Perang Bosnia mendapat pelindungan di Britain. Australia mendesak keganasan di Timur Timur ditamatkan segera. Perdana Menteri John Howard berkata perkara itu akan dibangkitkan dalam rundingannya dengan Presiden B.J. Habibie esok. Howard bagaimanapun berkata adalah penting Canberra tidak mengenakan sebarang syarat dalam pertemuan di Bali itu. Hal itu penting katanya dengan mengambil kira bahawa Timur Timur adalah sebahagian wilayah Indonesia. Pertemuan Howard Habibie esok diadakan berikutan meningkatnya keganasan di Timur Timur selepas Jakarta mengumumkan Januari lalu wilayah terbabit mungkin diberi kemerdekaan jika penduduknya menolak autonomi. Jumaat lalu, Jakarta dan bekas penguasa Timur Timur, Lisbon, bersetuju mengenai pelan autonomi untuk wilayah terbabit.
Sementara itu, beratus-ratus gerila pro-Jakarta menunjuk perasaan sebagai membantah pelan otonomi PBB bagi Timur-Timur yang dipersetujui Portugal dan Indonesia di New York minggu lalu. Mereka berkumpul di luar Bandar Elmira sambil melaungkan slogan anti-kemerdekaan serta membawa senjata tradisional. Pemimpin gerila pro-Jakarta dalam ucapannya meminta penduduk Timur-Timur menolak pelan yang membolehkan pungutan suara mengenai masa depan wilayah itu. Pelan otonomi ini akan membolehkan 800,000 penduduknya mengundi Julai atau Ogos depan berhubung masa depan mereka. Gabungan Kesatuan Sekerja Korea Selatan KCTU yang militan memperhebat mogok mereka bagi membantah pembaharuan sektor korporat yang didesak oleh kerajaan. Pengumuman mogok itu dibuat walaupun Presiden Kim Dae-jung membatalkan pertemuannya hari ini dengan ketua-ketua konglomerat bagi membincangkan pembaharuan sektor itu. Mesyuarat itu dibatalkan bagi mengelakkan meningkatnya ketegangan buruh selepas bantahan ganas anggota Kesatuan Sekerja dan polis semalam. KCTU mengetuai kempen membantah pembuangan pekerja menerusi penyusunan semula korporat yang dijalankan kerajaan. Walaupun kecewa dengan tindakan Kesatuan Sekerja Telekom Korea yang enggan menyertai mogok, KCTU berkata 170,000 anggota Kesatuan Pekerja Automobil akan menyertai mogok esok. KCTU dalam kenyataannya semalam marah dengan sikap kerajaan yang enggan berdialog dengan mereka. Kerajaan sebaliknya berunding terus dengan ketua-ketua konglomerat yang mengamalkan rasuah serta pengurusan yang mencetuskan kegawatan ekonomi sekarang. Saingan United dan Arsenal kian memuncak. Laporan sukan bersama Abu Bakar Atad. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer. Salam sejahtera. Percanggahan pasangan badminton negara Chan Soo-kit dan Chong Tan-fook rupa-rupanya belum berakhir sepenuhnya. Walaupun isu mereka disangka sudah selesai, sesi latihan pusat menjelang Piala Sudirman dan Kejuaraan Dunia bulan depan menceritakan yang sebaliknya. Kemesraan yang diharapkan Persatuan Badminton Malaysia BEM di antara Cha Soon-kit dan Chong Tan-fook nyata belum wujud. Kedua-duanya seperti asing pada sesi latihan pusat kendalian Morten Frost Hansen siang tadi. Soon-kit seperti biasa, berwajah masam dan serius, manakala Tan-fook menyepi sambil meneruskan aksi goyah ketika latihan.
Mereka tidak nampak berbincang, apatah lagi cuba bermesra. Frost yang turut dikaitkan dengan kontroversi kedua-dua pemain mengambil langkah selamat dengan memberi komen terbuka. I'm sure that they are doing what they're supposed to do and they have their training, so I'm very confident that he's working hard. Frost juga tidak bimbang dengan ketiadaan Rashid Siddiq pada sesi latihan pertama ini. Menurutnya Rashid sudah mengantar surat kerana terbabit dengan klinik kejurulatihan di Kuantan, Pahang bersama majikannya. Pemain berusia 31 tahun itu dijadual menghadiri latihan pusat Khamis ini. Namun Frost sedang mendapatkan berita mengenai Lee Wan Wah yang tidak mengikuti latihan pertama. Tiada siapa yang lebih kecewa daripada Sun Kit selepas sesi latihan pertama siang tadi. Apa tidaknya, semua yang hadir termasuk wartawan dapat melihat bagaimana pasangannya Chong Tan Fook tidak beraksi bersungguh-sungguh. Kecewa. Itulah luahan dikeluarkan Chia Sun Kit mengenai persembahan pasangannya Chong Tan Fook ketika sesi latihan siang tadi. Tan Fook seperti tidak memberi sepenuh perhatian ketika menentang pasangan Chu Chong Eng dan Jeremy Gunn. Menurut Sun Kit, dia sebenarnya tidak perlu memberi sebarang komen. Sebaliknya, dia menyerahkan sendiri kepada wartawan untuk menilai aksi Tan Fook yang bersahaja. Menurut Sun Kit, dia berharap Tan Fook melupakan segala sengketa dan memberi sepenuh tumpuan bagi meningkatkan persembahan, khususnya menjelang kejohanan dunia dan Piala Sudirman di Denmark bulan depan. Yang pasti cabaran Malaysia pada kejohanan dunia dan Piala Sudirman bulan depan tanpa kelibat Roslyn Hashim. Begitupun kesungguhan Roslyn meningkatkan persembahannya tidak terjejas apabila menjuarai badminton terbuka Pahang. Lawan Roslyn pada perlawanan akhir semalam, pemain muda BAM James Chua. Roslyn, pemain paling menonjol pada kempen Piala Thomas 98 di Hong Kong, nyata menguasai set pertama dengan kemenangan 15-9. Begitupun James Chua menukar rentak pada set kedua. Pemain kelahiran Sarawak ini memerangkap Roslyn untuk mengheret perlawanan ke rubber set apabila menang 15-11. Set penentuan lebih rancak. Tunjuk ajar Misbun Siddiq nyata memantapkan persembahan Roslyn biarpun James Chua bermula lebih agresif. Dan hadiah wang tunai RM2,000 menjadi milik Roslyn apabila menang set ketiga 15-13. Adakah anda antara mereka yang dapat merakamkan gambar menarik ketika berlangsungnya Sukan Commonwealth ke-16 tahun lalu? Jika benar, Perbadanan Stadium Merdeka mempelawa anda menghantar gambar yang dianggap terbaik untuk dipertandingkan. Selain peraduan foto menarik, Perbadanan Stadium juga menganjurkan pertandingan mencipta logo Kompleks Sukan Negara KSN. Matlamat pertandingan ialah memupuk semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia selain menjadikan Kompleks Sukan Bukit Jalil tempat riadah dan rekreasi terbaik negara. Butir peraduan diumumkan pada sidang media siang tadi. Pencipta logo akan menerima hadiah RM2,500, sementara pemenang foto terbaik akan menerima RM1,000. Dan kemarin dulu. Pengurus Skuad Bola Sepak Kebangsaan, Raja Datuk Ahmad Zainuddin Raja Omar, keliru dengan kenyataan FAM supaya dia meletakkan jawatan selaku pengurus pasukan Perak. Kru kami di Perak petang tadi menemui beliau untuk mendapatkan penjelasannya. Saya sini keliru. Laporan ini begini. Tengoklah laporan dalam ini berbeza. Ya? Laporan dalam akhbar ini berbeza. Tak menyebut nama saya. Andaian. Kemudian ini. Saya akan kaji semua kenyataan-kenyataan ini. Sebab saya tengoklah nanti setelah saya kaji semua ini, barulah saya ambil satu keputusan. Keputusan yang terbaik. Bukan untuk diri saya, untuk kemajuan bola sepak tanah air. Beliau juga menegaskan pembabitan bersama pasukan kebangsaan dan negeri bukan kerana kepentingan diri tetapi semata-mata minat yang mendalam. Isu dua jawatan pengurus yang dipegang beliau hangat diperkatakan beberapa akhbar tempatan hari ini. Mahkota Liga Perdana Inggeris makin memuncak dengan saingan sengit di antara juara bertahan Arsenal dan Manchester United. Pengurus United Alex Ferguson mengakui terlalu banyak ranjau yang perlu mereka lalui bagi mencapai misi 3 kejuaraan musim ini. Biarpun tersentak setelah seri 1-1 dengan Leeds, United tetap yakin kejuaraan Liga masih dalam jangkauan.
United beraksi dalam perlawanan ini tidak sampai sehari selepas dipintas Arsenal di tangga teratas Liga. Tuan rumah Leeds garang di awal permainan dengan tandukan Lee Bowyer. Kedua-dua pasukan saling menyerang dan United nyaris membuka jaringan menerusi cubaan bertubi-tubi David May dan Andy Cole. Namun Leeds yang memburu tempat ke pertandingan klub Eropah musim depan membuka jaringan menerusi pemain Belanda Jimmy Floyd Hasselbank. Gerakan United tambah lancar pada babak kedua. 10 minit selepas rehat, United berjaya menyamakan kedudukan menerusi Cole hasil hantaran Roy Keane. Tidak lama kemudian, United berpeluang memungut mata penuh, tetapi peluang ini gagal disudahi dengan baik oleh Dwight Yorke. Keputusan seri 1-1 masih melegakan United, yang kini hanya 1 mata di belakang Arsenal. Namun Arsenal bermain lebih 1 perlawanan berbanding United, begitu juga dengan Chelsea dan Leeds. Dalam pada itu, impian Chelsea merangkul kejuaraan Liga terlalu tipis setelah hanya seri tanpa jaringan dengan Sheffield Wednesday. Separuh masa pertama berlalu tanpa sebarang gerakan cantik dari kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, keadaan agak berbeza pada separuh masa kedua. Gerakan Gianfranco Zola hampir menghasilkan gol pertama untuk Chelsea, tetapi tandukannya tersasar. Wednesday juga terlepas beberapa peluang baik untuk menjaringkan gol. 1 mata menyukarkan Chelsea untuk mengejar Arsenal dan United di tangga teratas. Harapan Chelsea kini ialah mencari tempat dalam Piala Eropah musim depan. Piala Afro Asia 1998-99 menjadi milik klub Maghribi Raja Casablanca. Mereka menewaskan juara klub Asia Pohang Steelers 1-0 di tempat sendiri untuk muncul juara dengan agregat 3-2. Kedua-dua pasukan seri 2-2 pada pertemuan pertama di Pohang, Korea Selatan. Dan kali ini Raja Casablanca berjersey hijau putih begitu bersemangat di depan penonton sendiri. Namun Steelers tidak mudah mengalah. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan tetapi masih gagal menjaringkan sebarang gol. Raja Casablanca terpaksa menunggu hingga menit ke-76 sebelum memperolehi gol pertama menerusi Zakaria Abu. Gol tunggal sudah cukup untuk Raja Casablanca muncul juara pertandingan klub benua Asia dan Afrika. Kita teruskan dengan kejohanan golf Greater Greensboro Classic di Amerika Syarikat. Jago Sweden Jesper Parnevik meraih kejuaraan PGA pertamanya musim ini setelah mengumpul 265 pukulan, 23 di bawah par. Parnevik mengatasi pemain tuan rumah Jim Furyk dengan kelebihan 2 pukulan. Catatan 23 di bawah par oleh Parnevik juga rekod kejohanan sejak diadakan di Klub Golf Forest Oaks 22 tahun lalu. Aksi hari terakhir antara Parnevik dan pemain tuan rumah Jim Furyk nyata mendebarkan. Furyk gagal mengambil kesempatan merapatkan kedudukan pada lubang ke-8, sekalipun Parnevik sekadar bugi. Hanya 2 pukulan memisahkan mereka pada lubang ke-9. Kedudukan semakin sengit pada lubang ke-11 apabila Furyk melakukan birdie. Namun chipping menarik untuk birdie pada lubang ke-12 membolehkan Parnevik kembali 2 pukulan di depan. Dan catatan 70 pukulan, 2 di bawah par, cukup buat Parnevik muncul juara dan merangkul hadiah wang tunai $468,000 Amerika. Sekian dulu buat waktu ini, kembali bersama Azmi dan Yusanani untuk berita selanjutnya. Salam hormat dan selamat malam. Azhar Mansur yang berusaha menjadi rakyat Malaysia pertama mengelilingi dunia secara solo melalui laluan barat-timur tiba di Kepulauan Falkland semalam. Beliau yang kini 81 hari berada di lautan akan berlabuh di Pelabuhan Stanley bagi membaiki kapal layar jalur Gembilang yang rosak setelah dilanda hujan batu di Lautan Selatan 12 April lalu. Azhar dijangka meneruskan pelayaran sejauh 11,000 batu nautika lagi dari Pelabuhan Stanley pada 15 dan 16 Mei ini. Pelayarannya kini dikategorikan oleh World Sailing Record Council sebagai percubaan solo mengelilingi dunia dibantu atau berhenti-henti menghala ke timur. Azhar, anak kelahiran Perlis ini memulakan pelayarannya 2 Februari lalu dan mencatat sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama melepasi Tanjung Horn pada 8 April lalu. Serentak itu, Azhar dianugerahkan darjah Paduka Putra Jamalulail yang membawa gelaran Datuk. Kejayaan Azhar yang berjaya melepasi Tanjung Horn secara solo juga dicatatkan dalam Malaysia Book of Records. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan merayakan ulang tahunnya ke-65 esok.
Tema sambutan tahun ini bersedia untuk melangkah ke alaf baru. Dengan keluasan Zon Ekonomi Eksklusif EEZ Malaysia sejauh 160,000 batu nautika, pembabitan TLDM dalam mengawasinya begitu penting. Ini kerana kawasan itu mempunyai nilai yang tinggi dengan khazanah dan hasil laut sebanyak 656,046 tan metrik setahun kepada pembangunan ekonomi negara. Bertitik tolak daripada hanya beberapa kapal laut yang kecil semasa zaman penjajahan British dahulu, TLDM mengerak langkah untuk menjadi sebuah armada yang besar. Sesuai dengan era permodenan TLDM, ia kini mempunyai rangkaian kapal laut yang bukan sahaja berkeupayaan dan berteknologi tinggi, tetapi dilengkapi dengan persenjataan terkini yang sesuai dengan kehendak semasa. Bagi memperlengkapkan anggotanya menghadapi cabaran alaf baru, TLDM rangka latihan mengikut keperluan pertahanan maritim negara dan serantau. Selain itu, kapal-kapal perang generasi baru turut dirancang pembinaannya dengan persenjataan dan kawalan radar terkini. Dan cabaran baru TLDM di alaf akan datang ialah melengkapkan armadanya dengan kapal selam serta memenuhi impian membina kapal perang sendiri. Laporan itu mengakhiri buletin utama malam ini. Dan sebagai penutup kami paparkan semula detik-detik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11 hari ini. Dan kami di TV3 merafak sembah setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan baginda berdua. Salam hormat. Dan sama